Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, terbuka pula ni. Okey, macam mana Haji? Alhamdulillah. Sihat? Baik, Alhamdulillah. Baik adanya. Baik adanya So macam mana bertugas di penjara? Okey? Bertugas di penjara. Okeylah. Apa tu, saya yakin dan percaya dekat mana-mana tempat dia ada cabaran dan juga dugaan tersendirilah. Okey. So hari ni biasanya kalau kerja sampai rumah pukul berapa? Saya biasa dalam pukul 6.30, 6.40 tu. Sebab kita dekat penjara, kalau kaki tangan awam ni, kita bekerja WBF kan. Fleksi kan. Waktu bekerja fleksi. So jadi kalau saya sampai pukul 7.45, pukul 4.45 saya dah boleh balik lah. Jadi kalau 4.45 tu, biasa pukul 6 suku, 6.10 dah boleh sampai rumah insyaAllah. Okey. Memang straightly je lah. Tak ada ke mana-mana lah. Lepas balik office memang terus balik rumah. Kalau tiada pesanan daripada orang yang berada di rumah, biasanya straight je lah. Kita direct to the point je lah. Okey. So nanti kita bolehlah share tips macam mana Haji Izzuddin. Haji Izzuddin ni banyak pengalaman kalau dalam antara pegawai psikologi yang glamour lah ni. Alamak. Saya baru baca profil, rupanya Haji Izzuddin ni budak UIA. Saya baru tahu. Ya. Saya budak UIA. Batch bila sama lah dengan saya. Tak, saya tua sikit pada awak muda. Tua maksudnya samalah UIA tu kan. Sekali tengok samalah. Psikologi UIA, sama-sama lah kita. Okay, so untuk semua penonton pada malam ni kita akan bercerita tentang buku Be Strong. Buku ni daripada Bonda Noor, tulisan Bonda Noor, tapi kami bukan nak cerita pasal buku tu lah. Nanti ujung-ujung baru kami cerita pasal buku Be Strong. Tapi untuk malam ni kami nak ceritakan tentang saya jemput tetamu undangan khas Haji Izzuddin Ghazali bersama-sama dengan kita untuk mendengar perkongsian daripada beliau. Ni antara pegawai psikologi yang sangat glamour lah kan, kalau kalangan pegawai psikologi kan. So kami jemput khas, susah ni. Kalau tak kena mahal bayaran dia, 120 sejam lagi. Jangan. Okay, so bagi rakan-rakan yang sahabat-sahabat yang dah mula menonton, saya harapkan boleh sharekanlah perkongsian pada malam ni, ajak orang ramai untuk sama-sama tonton. So saya perkenalkan diri saya, saya Datuk Saria binti Zainawan, atau lebih dikenali sebagai saya Saria lah dekat dalam Facebook ni. Seorang pegawai psikologi. Sekarang ni saya cuti belajar, tapi belum start lagi, 12 hari bulan nanti baru start. So bersama-sama saya, Tuan Haji, sila perkenalkan diri. Okey. Bersama-sama dengan Puan Sayi saya Haji Muhammad Izzuddin bin Ghazali, juga pegawai psikologi. Saya bertugas sekarang di penjara Kajang. Saya pernah ada pengalaman bertugas di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman dalam bahagian agama dan kaunseling. Masa di sana saya bertugas sebagai ketua unit kaunseling keluarga. Atas desakan hidup masa tu, saya berulang daripada Rembau ke Bukit Aman. Jadi saya mohon untuk bertukar dan alhamdulillah lah Allah permudahkan. Jadi saya kembali ke negeri asal saya. Saya berkhidmat hampir 5 tahun di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Dan alhamdulillah juga di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, saya dilorongkan untuk sambung belajar. So saya dapat ditaja oleh kerajaan seperti Puan Sayi sekarang lah, cuti belajar bergaji penuh. Jadi saya sambung dalam Master Counselling Penyalahgunaan Dadah di USIM Nilai. So disebabkan saya belajar hari tu dan saya ambil dadah, jadi JPA ambil dadah. Saya ambil dadah. Bukan ambil dadah. Saya ambil dadah, jadi JPA memenjarakan saya. So alhamdulillah lah, sudah masuk hampir tahun yang kelima saya di penjara Kajang lah. Itu sedikit lah tentang diri saya. Maksudnya dah lama juga habis belajar. Rasa macam tengok kat Facebook tu macam baru je habis belajar. Biasalah, masa begitu cepat, pantas berlalu.
Okay, so hari ni kita nak cerita tentang musibah dah. So apa pandangan Haji lah tentang musibah dan cabaran dari sudut psikologi? Alright, so kalau kita nak cerita, Bismillahirrahmanirrahim, saya mengalu-alukan rakan-rakan yang turut sama dengan kita live pada malam ni. Seperti mana host kita, Puan Sayi Saria katakan tadi, please like and share, sambil-sambil kita berkongsi ilmu yang ada. Saya bukan nak mengajar tuan-tuan, tapi boleh dikatakan apa topik yang kita bincangkan malam ini adalah salah satu orang kata makanan saya lah hari-hari, makanan saya hari-hari. So tadi pun isteri saya tegur saya, dia kata malam ni teruja dia macam lebih, sebab nanti kita akan sentuh pasal buku ni sebab dia lain macam, dia lain macam. Sebab saya dah guna, saya dah baca, saya dah serahkan kepada orang dan kita nampak lah. So malam ni kalau nak cerita tentang musibah ni, okey lah. Kalau kita letak paras ketinggian, mungkin perkataan musibah ni tinggi sangatlah, tinggi sangat. Mungkin orang akan kaitkan mungkin musibah ni mungkin nak tunggu ada kematian, mungkin nak ada banjir, mungkin kehilangan orang tersayang, mungkin penceraian, itu mungkin musibah. Tapi kalau kita yang bertugas sebagai as a counselor dan juga pegawai psikologi ni, saya rasa isu sebelum sampai dekat musibah tu dia ada beberapa perkara-perkara kecil lah. Sebab mungkin boleh dikaitkan musibah ni dengan masalah, musibah ni mungkin dengan cabaran, musibah ni mungkin dengan dugaan, tapi bagi kita as a counselor, pegawai psikologi, kita suka anggap masalah ni sebagai satu cabaran. Sebab tak ada manusia yang hidup di muka bumi ni tanpa satu cabaran pun. Celik saja mata dan tutup saja mata, so ada cabaran-cabaran tertentu. Jadi kalau kita boleh kaitkan musibah tu dengan cabaran, pada saya kita akan kaitkan dengan perkara-perkara tertentu lah. Jadi ada setengah-setengah orang tak suka guna perkataan masalah ataupun tak suka musibah, tak suka malapetaka sebab perkataan tu negatif. Kan, jadi diubahlah perkataan itu sebagai satu cabaran, diubahlah perkataan itu jadi satu isu. Itu terpulanglah bagaimana seseorang itu menerima satu-satu isu tu dalam satu-satu keadaan, kan. So dari segi psikologinya, tidak ada manusia dalam muka bumi ini yang tak ada masalah. Selagi kita masih bernyawa, selagi kita masih melaksanakan tugas-tugas kita seharian, so sudah pasti kita akan ada masalah, so sudah pasti kita akan ada cabaran, sudah pasti kita akan ada musibah. Masalah, cabaran, musibah hanya hilang dalam hidup kita bila kita sudah tiada lagi di muka bumi ni. So bila kita dah tak ada kat muka bumi ni, orang yang hidup pula mungkin kalau kita buat masalah dengan orang yang hidup pula akan bermasalah dengan kita lah. Mungkin dari segi hutang ke, mungkin dari segi ada dosa-dosa kita dengan orang ke, ada hal-hal perkara yang itu ke, tapi kita kena faham dan kita kena yakin bahawa sebagai seorang kaunselor ke, doktor ke, ada degree ke, ada diploma ke, belajar tak habis ke, ponteng sekolah ke, semua orang ada masalah. Itu kita kena terima hakikat bahawa semua orang ada masalah. Cuma berat, ringan, sederhana masalah itu ditentukan oleh diri kita sendiri. So itu nanti mungkin kita akan bincang sikit demi sikit lah. So untuk kaitkan musibah, masalah dengan psikologi, so berkaitan dengan perkara itu adalah bergantung kepada bagaimana kita melalui satu-satu proses kehidupan kita. Okey, maksudnya masalah ni dia bergantung kepada bagaimana tahap seseorang individu tu ataupun satu kelompok tu dia macam mana dia menyelesaikan. Saya teringat kata-kata Dr. Rusni dalam kaunseling kelompok. Kelas family counselling kelompok, bukan counselling kelompok, counselling keluarga. FFT. Tak silap saya dia cakap masalah akan menjadi masalah bila kita bermasalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermakna kat sini kalau hidup kita sentiasa akan berdepan dengan cabaran, dengan masalah, tetapi bagaimana kita berjaya atau tak menyelesaikan masalah tu akan kekal menjadi masalah atau menjadi cabaran. Begitulah yang saya faham lah, yang saya ingat lagi. Kalau tak salah lah kan. Okey, menarik tu.
Kalau nak dikatakan lah, kalau macam biasanya, kalau klien lah, biasanya datang jumpa Haji Izu, mereka minta tips bagaimana nak berdepan bila ada cabaran, ada masalah. So biasanya apa yang Haji Izu nasihatkan pada klien-klien ni? Okey, baik. Memanglah tugas kita as a counselor, sebagai seorang counselor, memang sudah menjadi, kalau bahasa kasar ni, macam tong sampah lah. Macam tong sampah. Mereka datang kepada kita untuk buang sampah-sampah yang ada dalam hidup dia. Benda-benda yang serabut dalam fikiran dia, Hmm. benda yang mengganggu hati dia. Sebab tu kalau kita guna teori REBT kan, so benda yang pertama kita akan nampak emosi dia kan. So kita boleh teka kenapa hari ni kecewa ke, hari ni sedih ke, kita boleh nampak kan. So kebanyakannya mereka yang datang jumpa kita ni, terutama sekali pengalaman saya sendirilah, mereka akan kata, minta maaf tuan, saya ganggu masa tuan. Saya selalu cakap dengan mereka, tak, you tak ganggu masa saya, sebab saya adalah diamanahkan untuk mendengar masalah you. Saya dibayar gaji untuk mendengar masalah you. Saya diberi peluang untuk mendengar masalah you. So kita ni memang satu ejen ataupun satu perjawatan yang ditugaskan untuk mendengar masalah orang. Jadi bagaimana saya mengatasi isu-isu keadaan klien yang datang berjumpa dengan saya? Pertama sekali, kita kena tahu kita ni psikologis ni, pegawai psikologi ni, kita ni bukannya nak jual produk. Kita bukan nak suruh dia jadi apa yang kita nak. Sebab kita kena yakin dan percaya setiap manusia tu dia ada laluan dia tersendiri. Kita tak boleh cakap kau tak boleh lalu macam ni sebab nanti kau jangan jadi macam ni. Tak. Sebab kita tak boleh jump to conclusion bahawa kalau dia pilih A dia akan jadi B, dia akan pilih B dia akan jadi C. Sebab kita tak pasti. Sebab tu pada peringkat awal dulu, seingat saya, masa saya jadi ketua unit kaunseling keluarga, so kita berhadapan dengan isu-isu rumah tangga, kita tak boleh cakap bila klien tu datang dia nak bercerai dan kita ceraikan dia. Ibarat dia lah, macam kita ceraikan dia. Maksudnya kita berjaya, dia datang tadi nak bercerai dan kita berjaya menyebabkan dia tu bercerai, maka kaunseling kita tu berjaya. Dan bagi mereka yang datang jumpa kita nak bercerai, tapi kita gagal nak ceraikan dia, nampak jadi macam lebih baik pula. Dan kita tak boleh consider kita gagal. Sebab gagal dan berjaya dalam sesi kaunseling itu bergantung kepada individu tu sendiri. Sebab itu bila kita memberi cadangan kepada klien kita, bila kita berbincang, bila kita duduk, kita kena lihat di mana kekuatan dia dan di mana kelemahan dia. Saya suka, memanglah as a pegawai psikologi yang beragama Islam, kita akan meletakkan agama sebagai kita punya panduan, kita punya guideline, kita punya kekuatan. Tetapi kita kena sedar bahawa ada setengah-setengah klien kita mungkin mempunyai latar belakang agama yang lemah, yang kurang. Jadi tak bolehlah first time kita jumpa dengan dia, kita tak boleh cerita ini semua datang daripada Allah. Allah dah uji kita, Allah dah bagi kita ni, Allah dah ni, kita kena bersyukur, kita kena apa. Awak semayang tak semayang, kenapa awak tak semayang? Sebab awak tak semayang, sebab itulah masalah datang. So bagi mereka yang tidak mempunyai kekuatan dari segi agama, bila kita bantai dia macam tu, kita bagi dia macam tu, so dia tidak membantu dia. Sebab tu dalam satu-satu keadaan, bila kita berurusan dengan klien, biasanya saya akan cuba sedaya upaya untuk memenangkan dia. So dalam sesi kaunseling kita ada repo kan nama dia, supaya dia dah ada trust dengan kita. So nanti bila dia ada trust dengan kita, kita pun yakin dengan dia, so sikit demi sedikit nanti barulah kita bantu dia dan sebenarnya dia yang akan menggorak langkah untuk keadaan diri dia sendiri. Okey, maksudnya dekat sini kalau kita berdepan dengan masalah, kita kena jumpa juga orang kan untuk share masalah kita. Dan sebenarnya orang yang kita jumpa tu bukanlah dia yang akan bantu untuk selesaikan masalah kita. Sebenarnya dia macam buka jalan untuk kita tengok kan. Sebenarnya masalah cabaran dan dugaan seperti yang dikatakan oleh Puan Rosliawati Salih ni, kita yang sendiri yang kena berdepan dan kita tak boleh nak biarkan. Kalau kita biarkan tu yang terjadinya, ada orang dah tak boleh nak berhadap dengan masalah, mereka dah mula give up, nak bunuh diri, rasa macam tak berguna lagi. Okay, kat sini saya nak baca sikit komen lah. Tiada manusia yang hidup tiada masalah. Ni betul ni. Okay, lagi yang alright. Okay, so soalan saya yang seterusnya. Okay, apakah ada orang kata kan macam
ada setengah yang saya dengar lah daripada orang, mereka kata macam tak elok lah macam kita cakap macam bila orang tu berdepan dengan masalah, kita cakap dengan dia, okay kau kena be strong, kau kena kuat, kau kena tabah. So untuk Haji Izu lah, apa perkataan yang terbaik untuk kita nak tenangkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang sedang berdepan dengan cabaran, musibah dan dugaan ni? Okey, baik. Sebab saya dah lama berkecimpung dalam dunia pemulihan ni. Memang biasanya orang yang datang daripada pembangunan, dia nampak daripada sudut baik kepada jahat. Tapi dari segi orang yang pemulihan ni, dia akan nampak daripada sudut jahat untuk bawa orang kepada keadaan baik. So memang ada cabaran, besar cabarannya. Tapi sejak saya duduk dekat penjara dan saya berkecimpung dalam dunia pemulihan. Sebab dulu saya di PDRM, saya dalam pemulihan, kemudian saya dalam setting pembangunan banyaknya. Kemudian saya dicampakkan semula ke dalam penjara untuk dalam setting pemulihan. Saya nampak salah satu cara dia, kalau saya suka kongsi macam contohnya penagihan dadah contohnya kan, mereka ni dia lebih suka dengar daripada orang yang telah mengalami masalah tersebut. Dan orang yang telah mengalami masalah tersebut, dia berjaya keluar. Bila dia berjaya keluar, dan dia akan nampak bukti tau. Dia macam kita buat bisnes lah. Orang sekarang ni suka testimoni. Testimoni ni adalah salah satu perkara yang sangat kuat, dia punya anjakan, dia punya hentaman tu sangat kuat. Macam contohnya kalau saya share satu tempat makan yang best kepada orang lain, dan di bawah tu akan ada orang kata, oh kat situ aku pernah makan kat situ best. Nanti kita akan tengok orang lain akan terpengaruh, sebab orang tu mengalaminya sendiri. Dalam satu-satu keadaan, saya pernah terlibat dalam program ataupun dalam kita panggil bencana ataupun MH370 dengan MH17. So dalam keadaan tu kita nampak MH370 dia mampu merawat waris-waris MH17. Sebab MH370 sampai sekarang waris tak jumpa, tak tahu apa cerita. Tapi MH17 kurang-kurangnya ada jenazah, ada kubur, ada apa. So dekat situ rupanya so dekat situ kita boleh nampak bahawa bila orang mengalaminya sendiri, orang duduk, orang nampak, dia lebih berkesan lah. Jadi bila saya buat sesi kaunseling kelompok, kebanyakannya kalau saya buat dengan banduan ke apa ke, terutama sekali dengan penagih dadah, saya akan campurkan banduan muda dengan banduan yang orang kata dah lama berkecimpung dalam dunia penagihan ni. Mungkin umur dah 60 tahun, 70 tahun, dah menagih hampir 20 tahun, 30 tahun. So kita akan minta dia cerita apa kesudahan hidup dia. Sebab kalau kita cerita kepada penagih-penagih ataupun banduan-banduan muda ni, mungkin dia kata, cakap senang lah tuan tak pernah rasa, tuan tak tahu macam mana apa benda. Tapi kita bawakan contoh. So apa lagi yang dia tak percaya tentang diri kita. So ni dah ada contoh. So saya nampak ada kesan lah. Ada kesan. Begitu juga dalam kehidupan kita seharian. Contohnya bila berlaku masalah rumah tangga, bercerai kan. So jom kita cari orang yang bercerai tapi hidupnya bahagia, anaknya baik. Itu yang kita nak kenalkan kepada orang lain. Jadi saya suka menggalakkan bagi mereka-mereka yang telah jatuh, keluar, ajak orang lain untuk bangun sama. Sama juga dengan kawan-kawan kita yang terlibat dengan masalah kanser contohnya kan. So dia akan keluar sebab salah satu cara dia nak bantu diri dia dan juga bantu orang lain adalah berkongsi apa yang pernah dia alami. Okey, macam support group lah lebih kurang kan? Ya. Kalau saya sendiri, kalau macam kadang-kadang ada orang dia segan nak cerita dengan orang, nak duduk dalam, nak cari kekuatan nak duduk dalam satu kaunseling kelompok tu pun saya kira macam berat lah bagi setengah orang. Tapi macam saya sendiri, kalau macam dalam masalah ke apa, saya suka baca buku. Saya suka ada buku-buku yang saya aim lah, macam kalau macam buku Puan Ustazah Rohamia, Indahnya Hidup Bertuhan. Bila kita baca, kita macam okey, macam gini rupanya kan. So Be Strong ni pun antara buku yang saya baca juga untuk
tenangkan hati macam okey, dia macam seolah-olah baca buku ni macam dia bercakap dengan kita. So nanti kita akan cerita tentang topik yang lain lah nanti kan. Tapi dalam kita punya perbincangan pada hari ni, ujung-ujung ni nanti kita akan cerita tentang kelebihan buku Be Strong tu lah dalam healing kita punya dalam menepani cabaran. Okey. Tadi cerita tentang result kan. Kalaulah macam contohnya bila Haji sendiri berdepan dengan kes-kes yang macam agak rare lah, macam tak ada pun, macam contohnya dia sangat down dan kita tak ada support group pun waktu tu. So apa yang selalunya Haji buat dengan klien macam ni? Apa yang kita nak buat untuk tenangkan hati dia? Untuk kawan-kawan kita lah dekat sini, apa perkataan yang terbaik untuk kita beri dekat rakan-rakan kita yang sedang ada ujian? Okey, baik. Okey, pertama sekali kita kena sedar bahawa dalam hidup ni ada ujian dan ada rezeki. Kadang-kadang orang ingat apa yang terjadi kepada diri kita itu adalah ujian, tapi rupanya itu rezeki. Contohnya bila kita sakit kan, kita ingatkan sakit ni ujian. Rupanya sakit ni rezeki sebab Allah nak selamatkan kita mungkin daripada satu-satu perkara yang mungkin kita pun yalah benda yang kita tak nampak kan. Jadi saya suka kalau saya buat borak dengan kawan-kawan, saya akan highlightkan benda ni. Kita akan highlightkan bahawa dalam hidup ni ada ujian dan ada rezeki. Dan alhamdulillah saya dan juga rakan-rakan yang mendengar, saya pernah berada di kedua-dua tempat ni. Saya pernah berada di kedua-dua tempat di mana pada saya itu rezeki dan pada saya itu ujian. Dan saya nampak kebaikan dan kita nampak ada proses yang berlaku. Sebab bila puan saya tanya dengan saya bagaimana saya membantu klien-klien dalam keadaan ujian ni, itulah dia bergantung kepada kekuatan seseorang. Saya sendiri macam tadi puan saya kata kalau you down you akan baca buku. Saya ada satu video yang kalau saya down saya akan tengok. Tajuk video ni dia video ceramah aja. La tahzan daripada Mufti Perlis Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. So bila saya dengar, saya duduk sorang-sorang, saya pakai earphone, saya kata yalah sebenarnya hidup ni apa lagi yang kita nak, sebenarnya semua benda dah ada dah, cuma kadang-kadang kita tak dapat satu benda, kita rasa kecewa. Bila kita tak dapat satu benda kita rasa sedih, sedangkan banyak dah yang kita dah dapat, tapi ada satu benda yang kita tak dapat dan kita kena tahu kenapa kita tak dapat benda tu. Oh mungkin sebabkan adalah Allah tak bagi pada kita dan Allah bagi pada orang lain yang lebih memerlukan sedangkan kita tak tahu kan. Jadi banyaklah faktor dan mungkin membaca ni pun salah satu faktor juga kan. Membaca buku ni salah satu faktor dan salah satu juga faktor yang boleh membantu kita mengurus ujian ataupun rezeki kita tadi itu dengan melihat daripada kejadian ataupun sesuatu perkara yang berlaku kepada orang lain kan. So kita belajar. Memang betul baik belajar daripada kesilapan diri kita sendiri, tapi kita jangan lupa bahawa kita juga mampu belajar daripada kesilapan orang lain. Okey, menarik tu. Maksudnya kat sini kita urus ujian dengan cara kita lah kan yang terbaiknya. Maksudnya kalau kita cari kita punya kaedah terapi yang bersesuaian. Dan saya pernah satu hari ni lah ada klien ni dia bercerita tentang masalah perceraian dia yang saya kira macam waktu tu memang sangat teruk lah keadaan pada dia. Tapi bila kita dah cuba tenangkan dia dan the next time dia datang dia kata rupanya ada orang lain yang ujian dia lagi berat daripada dia. So saya kira tadi betul lah apa yang Haji kata. Kita ni bila berdepan dengan ujian, kita kena tips yang saya rasa yang perlu rakan-rakan gunakan ialah kita perlu lihat orang yang susah daripada kita. Maksudnya macam kita pun senang kan, tiba-tiba kita rasa macam tak dapat apa yang kita nak, kita kena tengok orang yang lagi susah daripada kita. Barulah kita rasa macam okey, yang aku hadap tu simple je sebenarnya kan. Okey, sangat menarik dan ada tak, kalau nak tanya soalan, boleh je tanya dekat bawah-bawah ni, belajar daripada kesilapan kita dan orang lain. Okey. Terima kasih ni.
perantau kebahagiaan. Menonton video juga dapat menenangkan diri, merenung dan muhasabah diri dengan sebuah video. Saya kira rakan-rakan kat sini semua mesti ada video yang memberi kesan. Kalau saya suka tonton video Ustazah Asma Harun lah, kalau saya lah. Kan, pagi-pagi suka tengok video Prof Muhaya. Saya suka tengok benda-benda yang positif pagi-pagi supaya dia tak ruin saya punya mood satu hari. So kalau Ya. Haji sendiri, apa yang Haji buat dan Haji amalkan bila berdepan dengan masalah? Okey, kalau saya yalah benda yang pertama biasanya bersyukur lah, tapi makam syukur ni tinggi lah ya sebelum kita nak sampai, sebab saya selalu percaya bahawa kadang-kadang kita mudah mengusap belakang orang kan, suruh orang bersabar, tapi berapa ramai yang antara kita bila ujian tu datang kepada kita, kita usap dada kita sendiri suruh kita sabar. Kita cakap kat orang senang, tapi bila benda tu berjadi pada kita, baru kita tahulah, orang kata langit tu tinggi ke rendah dan sebagainya. Tetapi itulah dia berbalik-balik kepada isu kita kena cepatlah. Saya jenis orang yang bergerak menggunakan kita punya kognitif dan juga kita punya emosi. So kita kena ada letak satu statement lah. Statement itulah yang akan menghapuskan apa-apa saja yang benda yang datang. Contohnya kalau ujian datang, bukan aku seorang je, ada ujian ni orang lain pun ada juga. So satu statement tu kita pegang. So ada orang tak mampu, ada orang dia dah letak dah statement tu, tapi statement tu rapuh. Rapuh dan mudah dilawan oleh nasihat-nasihat negatif. So mungkin dia kena letak statement yang lebih lagi. Dan saya yakin dan percaya persekitaran kita membantu juga kita mengatasi sesuatu. So kalau kita down, kita jangan cari orang yang down juga. So kita sama-sama down kan. So bila kita down, kita kena cari orang yang boleh bagi sokongan, boleh bagi dorongan, orang yang boleh menenangkan kita, orang yang boleh menunjukkan kita. Kalau dalam sesi kaunseling kita ada perkataan celik akal kan. So celik akal ni yang kita bila borak-borak, bila kita nampak rupanya banyak jalan daripada permasalahan yang kita hadapi, tetapi sebabkan kita tahu jalan tu saja. Jadi itulah isunya. Jadi bila kita berbincang, kita duduk, jumpa kawan-kawan yang boleh membangkitkan kita punya semangat, baru kita nampak ada jalan ni lagi, ada jalan ni lagi kan. So kalau katanya saya boleh katakan saya akan meletakkan statement tu lah. Apa-apa saja statement, bila saya ada masalah, statement tu akan sentiasa dengan saya. Dan kita kena yakin bahawa manusia ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Tak ada manusia yang sempurna. Carilah perkataan-perkataan macam tu yang boleh simpan. Dan saya juga menggalakkan macam saya kata tadi, pagi-pagi you nak dengar video, dan saya suka pagi-pagi kita pilih satu perkataan yang positif. Sebab miracle, kita punya otak ni sangat miracle. Bila you cakap satu perkataan negatif, dia akan terus capture. Contohnya bila you sebut malas lah hari ni, so otak dia akan capture malas ni letih, malas ni tak suka, malas ni boring. So sebab tu penting untuk kita memilih perkataan-perkataan yang positif setiap hari dalam hidup kita. Bunyi apa tu? Ada gangguan pula. Okay. Sekejap ya. Alright. Saya macam teruja lah bila saya ingat di kelas dalam New CBT yang saya ingat ada 15 distorsi. Saya kira kalau tuan-puan yang sedang menonton ni dapat belajar tentang apa tu distorsi pemikiran, antaranya lah negative filtering, pemikiran kita selalu fikir pasal negatif. Jadi kita bila saat kita berdepan dengan cabaran ataupun dugaan, kita kena switch kita punya negative thinking tu kepada positif. Contohnya bila kita rasa macam bila kita buat satu perkara tu kita rasa macam tak dihargai, kita punya kita dah kemar rumah, suami kita tak puas hati, tak dihargai, kita sedih, kita kena switch kita punya kognitif tu supaya macam okay, tak apalah, mungkin dia tak nampak, belum nampak lagi apa yang aku buat ni. So saya kira bila berdepan dengan cabaran, penting untuk kita kawal kita punya pemikiran, emosi dan juga tingkah laku. Kerana jika tuan-puan tak dapat nak kawal emosi, pemikiran, tingkah laku ni, dia akan menyebabkan perkara-perkara yang buruk lah terjadi macam sekarang kan. Macam-macam orang buat. Bunuh diri lah, terjun bangunan lah, terjun sungai. So
kena jaga diri. Masing-masing kena kuat, sama-sama kuat. Saya kira zaman ni Haji, zaman yang kira paling banyak cabaran lah tahun 2020 ni kan. Dengan isu apa? Dengan isu COVID, dengan kehilangan kerja. Saya pun sayu hati macam alamak macam mana ni kan. Kalau PKP lagi semua macam risau. So saya kira semua kena, yang hashtag kita jaga kita tu sangat penting lah. Okay. Ni saya tunjuklah penting untuk memilih perkataan positif setiap hari. So pilih perkataan positif tuan-puan sekarang. Agak-agaknya selalu cakap apa hari-hari tu. Okay, Haji nak tanya lah Haji. Biasa orang cakap macam ni kan. Kalau kita selalu cakap macam benda-benda yang buruk, sebenarnya itu bukan dalam hati kita pun. Orang tu macam contohnya mulut dia jahat tapi hati dia baik. Haji rasa benda tu wujud ke tak? Kalau sebenarnya pada saya apa yang kita cakapkan itu adalah luahan hati kita lah kan. Tetapi kita kena tahulah kadang-kadang perkataan yang kita gunakan dekat situasi tertentu tak sama kita gunakan dekat situasi tempat lain. Contohnya kadang-kadang katalah kita membawa topik ini kepada isu politik contohnya. Kita tak boleh gambarkan YB kita yang berdebat di Dewan Parlimen ataupun di Dewan Rakyat, perangai dia dalam Dewan Parlimen adalah orang yang sama bila dia berhadapan dengan rakyat. Tak, sebab waktu ketika itu dia sedang memegang satu watak wakil rakyat yang membawa suara rakyat, yang harus ditekankan, harus dia bangkitkan. So itulah keadaan-keadaan dia So saya selalu sebut ni, kita ni sebenarnya dekat dalam dunia ni kita ni pelakon. Kita ni pelakon yang telah diberi watak-watak tertentu. So malam ini kita sebagai watak berkongsi ilmu lah. So kita ada karakter kita ada skrip kita ada jalan cerita kita, dan kawan-kawan kita yang lain mungkin sebagai watak-watak penonton, pendengar dan sebagainya. So cuba memahami. Bayangkan kalau kita tak pegang watak kita berdua sekarang ni sedang berkongsi ilmu, sedang bersembang ke apa ke, tapi kawan-kawan kita yang mendengar dia memegang watak sebagai seorang penceramah juga. Nanti dia akan ada isu macam alah apa dia cakap, aku pun boleh cakap lah. Jadi so maksudnya kita ada konflik dalam watak kita yang kita pegang sekarang. So itulah kita kena faham bahawa saya sentiasa yakin bahawa apa yang dikeluarkan daripada mulut seseorang itu adalah lahir daripada hati dia. So tak boleh orang cakap saya mulut je jahat, hati baik. Hati ni sebenarnya dia relate dengan apa yang kita cakap. So kena hati-hatilah sebab ada kata-kata yang menyebut nak tengok perbuatan seseorang berdasarkan apa yang dia cakap. So kalau baik dia cakap, maka perbuatan ataupun sikap dia, attitude dia tu baiklah sepatutnya. Okey, maksudnya kat sini bila kita berdepan dengan ujian, kita kena sentiasa kita kena kawallah kita punya pemikiran, emosi dan tingkah laku supaya kita tak terucap benda-benda yang tak sepatutnya kan. Mungkin kita kena latih diri kita untuk sentiasa kalau ada ujian kena cakap mungkin alhamdulillah, perkara-perkara yang agama kita ajar. Okay. Alright, saya kira kalau berdepan dengan ujian, kalau bagi Tuan Haji sendirilah, kalau di penjara sendiri, apa yang sepanjang bertugas di penjara, apa yang menyentuh hati Haji sendiri? Melihat mereka berdepan dengan ujian, apa yang sangat-sangat menyentuh hati Haji? Okay, so pertama sekali saya yakin dan percaya rakan-rakan kawan-kawan kita dekat luar sana, dia tahu dan dia percaya bahawa semua orang yang ada dalam penjara ni adalah orang jahat lah. Yang telah ditangkap oleh polis, telah dibicarakan di mahkamah, telah dijatuhkan hukuman oleh hakim, maka mereka ni menjalani hukuman dia di penjara. Kan? So penjara ni adalah tempat mereka-mereka ni menjalani hukuman atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Cuma sama ada kesalahan itu betul atau tak betul. Kalau saya kata tak betul, nanti orang akan cakap maksudnya polis tu salah tangkap orang lah.
Kalau saya cakap mereka yang duduk kat dalam tu ditangkap sebab kesalahan yang tak betul, nanti orang akan cakap, oh maksudnya hakim yang menjatuhkan hukuman tu tak berpelajaran lah. So adalah isu-isu tertentu kan, sebab dalam satu-satu keadaan mungkin berlakunya kekilafan, berlakunya kesilapan di mana-mana kan, sebab kita manusia biasa ada kekurangan. Tapi saya melihat mereka ni ialah pertama kali saya menjejakkan kaki ke penjara, saya buat praktikal di penjara Seremban. Memang saya kata mereka ni orang-orang jahat lah kan. Memang persepsi apa yang orang cakap, yang biasanya saya dengar, 10 banduan ni cakap, 11 jangan percaya. Itu Biasa dengar. kita dengar 10 perkara, 11 jangan percaya. Maksudnya memang jangan percaya langsung lah apa yang dia cakap tu kan. Memang teruk betul lah. Benda itu saya kena buang sikit demi sedikit dalam jiwa saya, sebab mereka yang sebelum saya masuk penjara ni, mereka dah tanamkan dengan benda-benda macam tu. Jangan percaya sangat, jangan percaya sangat, jangan percaya sangat, jangan percaya kat dia orang ni. Memang betul, kita tak nafikan, sebab tapi sebenarnya kita kena akui bahawa bukan saja banduan yang pandai manipulate orang lain, kita pun pandai manipulate orang lain. Anak pun pandai manipulate ibu bapa kan. Isteri pun pandai manipulate suami, suami pun pandai manipulate isteri. So adakah kita nak cakap dekat anak kita jangan percaya dekat dia apa satu pun dia cakap, kan? Takkan kita nak cakap dekat anak kita 10 awak cakap ni, 11 mama tak percaya. So apa jadi pada perasaan mereka? So saya simpan benda tu. Lama kelamaan saya sedar bahawa saya ditempatkan dekat penjara ni adalah salah satu tempat untuk mereka meluahkan. Sama ada dalam bahasa kasarnya, sama ada dia nak kencing saya ke, tu bahasa banduan lah tu kan, bahasa penjara. Kalau dia nak kencing saya ke, itu hak dia. Tapi bila kita, saya nampak bila kita melayani dia, bila kita melayani dia, kita mengurus dia dengan keadaan baik, lama kelamaan, itulah bila dah ada trust tu kan. Bila dah ada trust, dia nanti dia akan, sebenarnya tuan, saya hari tu saya cakap tu tak betul, ni cerita yang sebenarnya. Okey lah, saya kata, sebab saya selalu tekankan kepada dia orang, kalau awak nak tipu saya tak untung apa-apa. Kalau awak cerita betul-betul pun, saya tak rugi apa-apa. Yang untung atau rugi diri awak sendiri. Sebab saya akan balik rumah, saya sendiri pun ada masalah, saya akan uruskan masalah dengan keluarga saya. Yang tinggal awak, kalau betul awak nak saya dan kita sama-sama uruskan masalah atau isu yang awak hadapi, awak kena cerita yang sebenar. Biasanya topik ni macam itulah keadaan dia. Dan bila kita tengok banduan-banduan kat dalam ni, ialah kalau kita kata mereka ni jahat, pada saya dia jahat ketika perbuatan mereka lakukan itulah. Tapi bila mereka telah terjatuh, rupanya setelah mereka jatuh ni, banyak benda yang lebih baik mereka dapat ketika sebelum mereka jatuh. Contohnya, ada juga banduan yang datang ataupun bercakap dengan saya, dia kata, Alhamdulillah tuan, saya dimasukkan dekat penjara. Saya kata lain macam kau ni kan. Sekurang-kurangnya bila saya masuk penjara, saya solat, saya semayang, kan? Saya baca Quran. Kalau saya kat luar, saya tak solat, saya tak baca Quran, kan? So kalau saya mati dalam penjara, dia kata, saya yakin saya mati dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, kan? So saya kata, dalam kita nampak keburukan yang terjadi kepada seseorang, rupanya itulah yang baik untuk dirinya. Sebab itu kita kena yakin dan percaya bahawa tidak ada sesuatu perkara yang Allah jadikan kepada kita dengan sia-sia. Mesti ada sebab. Cuma siapa yang tahu sebab tu hanya diri kita dan juga Allah Subhanahu Wa Taala saja, kan? Kalau kita duk complaining, bila saya teruklah, saya ni banduan, dia tak akan mengubah apa-apa pun, kan? So dialah kena melihat. Dan saya yakin dan percaya, saya selalu yakinkan banduan-banduan saya, dia kata ada tak bekas banduan yang boleh berjaya yang lebih baik daripada sebelum dia jadi banduan. So sudah pasti jawapan mereka kata ada. So itulah contoh yang kita nak kena tengok dan nak kena lihat. Okay, maksudnya kat sini kadang ujian atau musibah tu dia macam beri impact pada seseorang lah atau individu. Maksudnya ada orang tu mungkin selama ni dia buat salah, tapi bila dia ada ujian, contohnya dia selalu buat jahat, tiba-tiba ada ujian, Allah ambil mak ayah yang dia sayang kan, tiba-tiba benda tu yang menjadi titik tolak untuk dia berubah. So saya kira kat sini bila berdepan dengan ujian, bagaimana seseorang individu tu dia ambil ibrah atas ujian tu, sama ada benda ni aku nak jadikan positif ke ataupun aku nak jadi negatif. Ada orang dia bila berdepan ujian dia memberontak.
kan? Betul. Marah-marah, salahkan orang, salahkan tu, salahkan ni. So bagaimana kita sebagai manusia, kita yang kena bila berdepan ujian tu kita nak pilih jalan yang mana, jalan yang baik ataupun jalan yang tak baik, kan? Saya suka dengan kata-kata Ana Rohani. Saya selalu stalk FB beliau ni. Tidak ada perkara yang Allah jadikan kepada setiap manusia melainkan bersebab ada hikmah tentunya, kan? Okay, betul. Alright. So kat sini ibrah di sebalik ujian. Okay. Kalaulah contohnya kadang-kadang perkara yang kita nak dekat dunia ni dia tak dapat apa yang kita nak lah. So apa yang Tuan Haji nak nasihatkan kepada orang, kan? Kadang-kadang dia kata dia nak sangat benda tu tapi tak dapat. Dapat pula benda lain dan dia rasa sangat down. So apa yang kalau macam jumpa orang macam ni, selalu apa Haji nak nasihatkan pada mereka? Yalah, secara asasnya tak ada orang yang belajar tak nak dapat A, kan? Semua orang nak dapat A. Dan saya yakin dan percaya tak ada orang yang berumah tangga dia nak bercerai. Semua orang nak penghabisan yang baik. Sebab tu ada sekarang ni zaman moden sekarang ni ada #tiljannah, kan? Walau macam mana keadaan sekalipun nak #tiljannah juga. Walaupun di hari perkahwinan tu telah berlakunya pelbagai maksiat ke apa ke, tapi #tiljannah tetap nak. Memang semua orang nak ke arah tu lah. Jadi yalah, manusia ni tak pernah cukup, kan? Nak lagi. Cuma kadang-kadang kita kena sedar bahawa hanya Allah saja yang tahu terbaik buat diri kita, kan? Kadang-kadang kita nak ni Allah tak bagi sekarang, mungkin Allah bagi minggu depan, kan? Kadang-kadang Allah nak kita nak yang itu, Allah tak bagi lagi. Rupanya tengah kita sesak-sesak, rupanya benda tu datang. Oh, inilah orang kata rezeki yang tidak disangka-sangka. Padahal kita dah lama dah minta, kan? Tapi kita kena yakin dan percaya hubungan kita dengan Allah ni tak sama dengan hubungan kita dengan manusia. So manusia dengan manusia ni jauh beza ni manusia dengan Allah. Manusia dengan Allah ni, Allah dah kata dah, pintu yang aku buka seluas-luasnya, pintu yang tak pernah ada tutupnya, siang ataupun malam, hujan ataupun ribut, adalah pintu taubat, kan? Allah kata kau minta aje. Sama ada aku perkenankan taubat kau ke, aku perkenankan doa kau ke, aku makbulkan doa kau ke, itu hak Allah. Tapi sampai masanya kita kena yakin bahawa Allah akan bagi yang terbaik untuk hamba-Nya. Kalau pada kita itu terbaik, maka itu mungkin rezeki. Tapi kita kena ingat, saya nak tekankan kepada kawan-kawan, ada orang disalah faham berkaitan dengan nikmat. Nikmat ni orang ingat bila apa yang dia minta dia dapat, itu nikmat. Sebenarnya nikmat ni bermaksud apa yang kita minta kita dapat dan kita makin dekat dengan Allah. Kita makin dekat kepadanya. Itu nikmat. Contohnya macam kita nak naik pangkat, kan? Sebelum kita naik pangkat ni, kita berdoa, solat hajat, tahajud. Kemudian Allah perkenankan, Allah bagi pangkat tu kepada kita, maka kita naiklah pangkat kita. Tapi lepas kita naik pangkat, kita lupa nak solat, kita lupa nak tahajud, kita lupa nak solat hajat, kita lupa benda-benda yang kita janji dengan Allah, kita lupa yang kita kata nak nazar puasa dan sebagainya, lupa. Rupanya pangkat itu bukan rezeki, pangkat itu ujian rupanya, kan? Sama juga orang yang nak cari jodoh, kan? Berdoa, ya Allah temukanlah aku dengan jodoh yang baik-baik, yang jodoh baik-baik. Rajin kita berdoa. Kemudian Allah temukan kita dengan jodoh yang baik. Kemudian bila dah berjodoh, lupa kita nak berdoa. Rupanya jodoh itu bukan rezeki, jodoh itu ujian untuk kita. Jadi nikmat ni bila aku bagi kepada engkau, makin kau dekat dengan aku. Itulah nikmat, kan? Allah bagi kita makan. Lepas kita makan, teringat azan, kita pergi semayang. Terima kasih ya Allah sebab engkau bagi aku rezeki hari ni, kan? Ada orang naik pangkat, dah sampai satu tahap, dekat masjid tu memang dah ada parking khas untuk dia. Orang lain tak akan masuk parking tu. Memang parking tu khas untuk dia. Sebab pangkat dia, disebabkan pangkat tu, dia dapat parking tu. Tapi sampai sekarang, bila dia dah naik pangkat, sampai sekarang, keretanya tak pernah jejak ke tempat parking yang telah disediakan. Maka pangkat itu ujian untuk dia. So sama-sama kita muhasabah lah. Untuk diri saya, untuk saya dan rakan-rakan yang lain juga. Macam sekarang ni saya yakin dan percaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sambung belajar. Sekarang Allah perkenankan doa you, kan? Bagi. So adakah bila you dapat sambung belajar ni, you makin dekat dengan dia atau you makin jauh? So kalau makin jauh,
pelajaran itu ataupun peluang belajar ini satu ujian untuk kita. Sebenarnya masa Haji cakap tu saya pun terfikir sebenarnya macam selama ni lah kan sepanjang ni lah sekala saya nak something dapat macam okay saya nak sambung belajar saya nak sambung belajar saya dah pernah tulis status FB pada tahun 2018 tak silap saya di Instagram. Saya nak sambung belajar tahun 2020, saya nak sambung dekat UKM KL nak ambil master clinical. So bila dapat kan saya macam saya macam Allah ni tak pernah macam without fail lah nak bagi saya apa benda yang saya nak, tapi itulah saya muhasabah balik semula kan macam ni sama ada ni istidraj ke dia nak bagi dekat aku ke ataupun memang betul ke. Betul, tapi masa Haji cakap tadi saya macam terfikir ya Allah takutnya kan kadang-kadang kita rasa macam kita dapat apa yang kita nak tu Allah sayang kat kita kan, sebenarnya kita tak tahu sama ada mungkin itu adalah ujian untuk nak uji kita sama ada kita dapat benda tu kita jauh daripada dia tak. Tapi saya belajar sesuatu tentang nikmat, maksudnya kat sini kalau kita dapat tu kita makin dekat dengan Allah, dan saya kira penonton kat sini semua mesti terkesima. Ada sahabat-sahabat saya yang sedang nak memohon pangkat 52 kan, mereka semua sedang berusaha ke arah tu. Jadi kita sama-sama muhasabah balik semula kan, kita tu tujuan kita nakkan sesuatu tu untuk apa. Dan deep betul lah Haji. Tak, sebab saya belajar dengan banduan sebenarnya. Saya belajar benda baik daripada orang jahat. Dan saya diberi peluang oleh Allah belajar benda jahat daripada orang baik. Dekat mana saya belajar? Saya belajar di Tanah Suci. Untuk makluman rakan-rakan, saya sebenarnya diberi peluang untuk ke Tanah Suci, ditaja oleh tabung haji sebagai petugas haji. Kan? So dekat sana, kita mesti beranggapan orang yang nak pergi haji ni semua orang yang baik-baik. Sudah bersedia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan tak percaya. Dekat sana kita akan berjumpa dengan pelbagai orang, dan bahkan saya terkejut, saya berjumpa dengan orang yang sebenarnya lebih jahat daripada orang yang tak pergi haji ni. So saya kata dekat dalam penjara saya belajar sesuatu yang baik daripada orang jahat, dan di sana saya belajar benda yang jahat daripada orang baik. So banyak faktor-faktor lah, faktor-faktor yang kita ni. So kita jangan sia-siakan orang yang lalu lalang depan kita tau. Baik dia kanak-kanak ke, baik dia orang warga emas ke, baik dia pengemis ke, baik dia ibu tunggal ke, baik dia keluarga yang bercerai-berai ke, baik dia OKU ke, setiap orang yang lalu lalang depan kita ni sebenarnya ada satu benda yang kita boleh belajar daripada mereka. Ada sebab lah, ada sebab. Ada sebab kenapa Allah takdirkan kita jumpa orang tu. Saya nak kongsi juga kisah saya kemalangan sewaktu PKP. Waktu tu memang tak ada kereta, tak banyak kereta, dan pagi tu masa nak pergi kerja waktu tu baru 2-3 hari kot dah boleh masuk office. Kira kita pun masih mamai lagi nak pergi kerja, dan saya dilanggar oleh seorang yang bawa kereta lah. Dia melanggar saya, katanya dia tak perasan yang tu memang jalan saya, tapi dia masuk dia langgar saya. Tapi masa tu saya macam nak marah pun tak boleh kan, saya macam reda je lah, tak apalah, nak buat macam mana, bukan rezeki aku, nanti claim lah insurans. Nak dijadikan cerita, nasib baiklah kita tak marah ke, reaksi kita pada ketika tu kan, kita tak marah ke, kita tak nak bergaduh dengan dia. Rupanya dia adalah pengetua yang selalu buat program di tempat saya. Cuma bayangkan kalau saya marah dia kan. Dan akhirnya kami dia kata, dia offer dengan saya, dia kata sebab kereta saya pun dah rosak, dia kata nak tak kita buat report sama-sama, kemudian nanti claim lah dia punya insurans. So settle lah, alhamdulillah. So saya sejak tu saya fikirlah kalau macam ada something yang nak berlaku, kita jangan kedepankan kita punya emosi dululah. Maksudnya kita fikir dulu, tak apalah, nanti kita doa, ya Allah gantikanlah aku dengan benda yang lebih baik kan. Sebab ujian kita tak tahu, dia kadang-kadang simple je. Kita jumpa duit 10 sen kat tengah jalan tu pun ujian kan. Esok lusa tu bukan hak kita tu. Nanti Allah tanya, kenapa ambil duit 10 sen tu? Kita nak jawab macam mana? So jangan,
jangan fikir benda simple je kita boleh lepas. So saya kira malam ni dengan respon yang sangat menarik dekat sini, belajar benda baik dari orang jahat. So kita tak boleh nak sia-siakan siapa yang selalu hadir kat depan kita. Semua ada sebab. Kita jumpa orang ni, kita bergaduh dengan orang ni, kita jumpa dengan orang tu, kita tak suka dia, semua bersebab. Okay, banyak pengajaran daripada orang di sekitar kita. Sekejap saya baca komen-komen dekat sini. Boleh. Okay. Alright. Kalau Haji sendirilah, kalau kita nak cerita tentang saya ada nampak posting Haji yang yang menggunakan buku Be Strong kan, Bonda Noh. Boleh tak share sikit guna buku tu untuk apa? Okay. So macam saya, sebab saya dalam setting boleh saya katakan setting kegelapan lah. Saya ni datang daripada setting kegelapan. Saya ni nak kena bagi pandangan mata orang yang di hadapan saya tu celik, nampak jalan keluar. Jadi saya ingat buku Be Strong ni memang saya gunakan lah, dan alhamdulillah sebab saya punya master, saya memang orang kata saya memang passion dengan penagihan dadah ni, dengan penyalahgunaan dadah ni. Saya memang passion nak membantu rakan-rakan kepulihan kita panggil, dan bukan saja rakan-rakan kepulihan, kita nak bantu orang sekitarnya. Dan saya adalah ikon anti dadah Rembau, daerah Rembau, dan saya juga adalah orang yang terlibat dilantik oleh AADK Ampang untuk berkecimpung ataupun terlibat dalam program pembangunan keluarga OKP, orang kena pengawasan ni. So saya ingat buku ni memang orang kata kitab saya lah, ataupun panduan saya yang saya gunakan, yang saya kongsi. Sebab kata-kata dalam buku ni, dia ada buku ni kat sini ni. Kata-kata dalam buku ni memang sampailah, dia sampai. Dan bila saya baca buku ni, saya menjiwai watak sebagai seorang banduan tau. So bila saya baca, saya rasa macam ini satu jalan keluar. Sebab kita bila kita belajar tentang psikologi, dia tentang pemikiran, dia tentang emosi kan, human behavior and mental process kita tu. So maksudnya bila kita baca buku ni, dia menyebabkan kita berfikir, dia menyebabkan kita nampak jalan keluar. So buku ni sangat bagus lah. Jadi saya banyak gunakan dalam penjara, memang saya gunakan. Dan sekarang ni saya sedang gunakan untuk ada 3 orang banduan saya. Berdasarkan cerita dia difitnah di luar dan mereka dipenjarakan, dan di dalam penjara pun dia juga difitnah. Saya tak nak melawan arus, sebab bila saya baca buku Bonda Noh ni, ada satu statement dia dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita tak boleh melawan arus. Kadang-kadang kita biarkan arus tu berjalan, sebab dalam perjalanan arus tu kita akan nampak sana, nampak sini, nampak sana, nampak sini. So saya biarkan, tapi saya pinjamkan buku ni kepada dia. InsyaAllah minggu depan dia akan selesai habis membaca. Tapi minggu lepas saya ada selisih dengan dia. Dia sangat teruja lah. Dia kata dia seronok. Banyak benda yang dia dapat healing dia punya pribadi dia ataupun dia punya diri dia lah. Banyak membantu dia. Okey. Saya sendiri sambil-sambil nak live ni, sebenarnya saya baca buku tu. Dah pernah baca, dan saya baca dan tertinggal dekat bilik sebelah, takkan nak pergi sebelah pula kan. Okey. Antara buku Be Strong ni, kalau saya personally lah, saya gunakan untuk sesi kaunseling sebenarnya, kalau saya sendiri. Dan saya pun dapat tahu yang saya Haji Lan pun gunakan. Dia kata kata-kata dalam buku Be Strong ni, kalau kita sendiri, kalau ada yang menonton kat sini, kaunselor ke kan, cikgu-cikgu, boleh baca buku Be Strong ni dan cuba kalau dah tak ada, kadang-kadang orang kan dia kata susah lah nak cakap, tak tahu nak cakap apa. So cuba gunakan perkataan-perkataan dalam buku Be Strong tu. Macam tadi yang Haji kata yang pasal melawan arus. Lepas tu ada beberapa posting-posting Bonda Noh yang Bonda Noh letakkan dekat dalam tu yang kita boleh gunakan terhadap klien. Kalau saya sendiri macam Tuan Haji, saya akan bagi rakan-rakan saya pinjam lah. Ada kat bilik saya ada Be Strong, Be Cool, semua koleksi buku Bonda Noh tu. Dan bila nak pindah tu saya mengangkut buku sebenarnya kan. Banyak buku-buku yang kiranya kalau kaunselor, kalau tak ada idea mungkin nak bercakap, senang je kita bagi buku dekat diorang baca sendiri dan mereka dalami sendiri.
tentang apa yang kadang bila baca buku ni dia akan menjiwai watak dalam buku tu. Okey, ada apa-apa soalan? Kita live kita 1 jam je untuk hari ni. Alright, kat sini Ana Rohani kata membaca Be Strong mengajar hati kita terpujuk dengan cara tidak terpaksa dan dipaksa. Wajib baca. Okay. Ni kat sini kita ada dropship Bonda Noh dekat komen ni boleh dapatkan. Buku ni memang available dan kena beli, wajib beli. Buku bestseller Bonda Noh. Alright. Saya tak suka promote benda yang saya tak pakai, tak guna. Tapi kalau saya pakai memang saya akan promote. Memang susah lah kalau saya tak pakai benda tu. Even skincare pun kan. Kalau tak pakai nak promote memang tak lah. Tapi kalau pakai saya akan cerita. Saya akan cerita benda yang saya guna. Supaya orang tahulah dapat manfaat. Okay. Saya kalau boleh saya sentuh sikit pasal ni. Sebenarnya dengan buku ni pun kita boleh guna kaedah biblioterapi kita panggil kan. So dengan membaca, dan benda ni saya guna sebab dekat penjara Kajang kita ada library. So library ni ada bahan-bahan bacaan yang banyak lah kan, ada pelbagai kan. So biasanya saya akan ambil dalam 1.5 jam macam tu. Dia akan ambil mana-mana buku, ataupun kadang-kadang saya pilih lah buku-buku. Kadang kalau saya bimbang kalau dia orang yang pilih, dia akan buku cerita hantu dia pilih macam-macam kan. So kita pilih beberapa buku, kita minta dia baca dalam 1/2 jam ataupun dalam 40 minit macam tu. Lepas tu minta dia keluarkan kata-kata yang memberi kesan impak kepada dia, dia tulis, kemudian minta dia present. So itu pun satu kaedah. Itu biblioterapi. So nanti kita nampaklah kesan dia membaca dan dia menulis apa yang dia dapat daripada tu. So nanti dia akan berkongsi dengan orang lain. Begitu jugalah dengan orang lain macam tu. So baguslah kaedah biblioterapi ni, sangat baik juga pada mereka-mereka yang kita kena sedar bahawa ada orang dia suka mendengar. Saya suka pergi dengar ceramah, saya dengar cerita kan. Ada orang dia tak suka. So dia suka melayan perasaan dia, baca buku, lepas tu dia healing diri dia. So itu kaedah pelbagai lah. Haji nak tanya, kalau di penjara sendiri, banduan memang ada masa tertentu ke untuk dia buat bacaan, dia buat lakukan aktiviti dia? Boleh tak share sikit lah, walaupun terkeluar daripada topik ni, tapi sharekan sikit rutin yang biasanya apa yang banduan buat dalam penjara? Okey, dia setiap blok ada kategori masing-masing lah. Contoh kalau banduan akhir, so ada beberapa perkara yang tidak boleh ada di blok banduan akhir. Banduan akhir ni maksudnya banduan yang akan menunggu saat mereka digantung lah, gantung sampai mati. So ada perkara yang tak boleh. So banduan akhir ni dia tidak boleh keluar daripada kompartmen mereka macam banduan-banduan lain. Dia pergi bekerja ke, pergi bengkel ke apa, tak boleh. So itu adalah dia punya SOP dia lah, arahan keselamatan dia. So mereka ni biasanya akan dibekalkan dengan ada Walkman, mungkin ada buku kan, sebab kehidupan mereka tu sangat sempit lah. Ruang nak pergi dia tu tak banyak macam banduan-banduan lain. Bagi banduan yang mungkin bukan dihukum bawah banduan akhir ni, mereka nanti akan ada peluang. Mereka akan pergi ke bengkel, ada bengkel roti, ada bengkel kimpalan, ada bengkel dobi. So masa dia orang tu lebih lah. Jadi mereka-mereka ni tak dibekalkan dengan earphone ataupun Walkman ke apa ke, CD ke apa, tak adalah. Tapi setiap institusi penjara pelbagai kaedah cara, dia bergantung kepada ketua institusi ataupun pegawai yang memerintah dekat situlah, berdasarkan kesesuaian. Kalau dah diberi kemudahan macam tu, mendatangkan bahaya ataupun ada kesan sampingan, so kemudahan tu akan ditarik balik. Ada juga setengah-setengah blok banduan, penempatan banduan ni ada TV, disediakan TV. Saya sendiri pun pernah bawa pendrive cerita P. Ramlee contohnya. So daripada cerita P. Ramlee tu kita belajar sesuatu lah. Nanti kita akan minta pandangan dia, kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam tu. So daripada situ pun kita gunakan kaedah tu lah. Dan setiap blok ni pelbagai. Dan mereka ni memang dibenarkan ada buku, ada buku catatan, ada pensel. Tetapi bagi mereka yang mungkin dalam
kawalan keselamatan yang tinggi ataupun kita panggil dalam kategori risiko keselamatan yang tinggi, mereka tak dibenarkan pen, pensel ataupun buku-buku lah. Tapi mereka yang Oh. mengikuti program-program agama, biasanya mereka akan ada buku nota dia dan ada pensel yang dibekalkan. So mereka akan mencatatlah apa benda pembelajaran yang mereka dapat sebagainya. Okey. So, dapatlah dengar juga sebab saya kalau ikutkan saya biasa berprogram dengan Haji Azlan kan di Penjara Dua Datuk Murad. Tapi Penjara Dua Datuk Murad ni saya kira tengok macam friendly sikit penjara dia. Ya, Macam betul. mesra sikit kan. Sebab So, dekat sana banduan prabebas, banduan yang dah orang kata dah okey lah. Dah okey lah. So boleh ni lah maksudnya boleh dapat manfaat lah daripada bahan-bahan bacaan kan. Betul. Ada sesuatu lah. Okay, so Haji nak tanya lah kita dah belajar, bukan kita belajar, macam saya sendiri dan saya kira penonton semua dah belajar banyak perkara tentang hari ni lah yang saya kira mereka pun dah catat dan menulis kesimpulan kan. Setiap nota tu mereka dah tulis di komen dan puan-puan yang baru masuk, tuan-puan yang baru masuk mungkin boleh baca dekat komen tu apa yang mereka dah simpulkan di situ. So Haji, untuk kesimpulan secara keseluruhan tentang bagaimana kita nak mendepani cabaran. Ni kata-kata terakhir daripada Haji. Okey, baik. Pertama sekali kita kena yakin dan percaya bahawa tak ada manusia yang tak diduga, tidak ada manusia yang tiada cabaran dalam hidup. Baik dia kaunselor, baik dia ustaz, so mahu pun dia ustazah ke apa ke, setiap orang ada cabaran. Dan saya kena yakinkan tuan-tuan dan saya kena bagi tahu pada diri saya sendiri juga, setiap ujian dan cabaran yang kita lalui tu rupanya dia mendatangkan benda-benda yang lebih baik, kadang-kadang kita tak perasan. Itu secara umumnya. Dan saya nak cerita, saya sebenarnya setiap manusia ni pernah jatuh. Dan biasanya bila kita jatuh, contohnya bila kita jatuh basikal kan, kalau kita tak mampu nak bangun sendiri, kita akan minta orang lain tolong. Dan bila kita minta orang lain tolong, biasanya kita mesti yakin dengan orang yang nak tolong kita tu. Orang tu mesti lebih kuat daripada kita. Kalau orang tu nak pegang tangan kita, nak tarik kita, badan dia halus, kita lebih besar pada dia, macam kata, kau boleh ke nak tarik aku? Kau sendiri pun macam tak confident. Jadi saya nak cerita pasal buku ni. Sebab buku ni sebenarnya, buku ni tajuk dia Be Strong dan dalamnya sangat kuat. Buku ni sangat kuat. So buku ni sebenarnya dia boleh, tapi saya tak naklah kata nanti ada orang salah kata, oh maksudnya dia lebih kuat daripada Al-Quran lah. Maksudnya dia lebih kuat daripada hadis. Tak. Tapi bagi mereka-mereka yang tak nampak, sebab kalau kita nak suruh orang bila pertama kali datang jumpa dengan kita hulurkan dia Al-Quran, sedangkan dia tak boleh baca, dan lebih kalau dia boleh baca mungkin dia tak faham apa makna ayat-ayat Al-Quran. So jadi kesan kepada dirinya tak ada. Tetapi yang ini saya rasa apa yang Bonda Noor tulis ni, dia menjiwai setiap watak yang ada lah. So bila tuan-tuan baca buku Be Strong ni, memang kita rasa buku ni sebenarnya sangat kuat. So bila buku ni kuat, tuan-tuan baca, dia membantu kita lah dari segi banyak faktor, banyak perkara. Dan kalau boleh satu hari, ambil je satu perkataan ataupun satu statement yang Bonda Noor tulis kat dalam ni. Jadi jadikanlah itu satu kekuatan. Nanti satu hari nanti tambah lagi. InsyaAllah lah. Lama-lama buku Be Strong ni, dia akan merawat hati, dia akan merawat pemikiran kita. Saya ucap terima kasih pada saya bagi ruang dan peluang ini. Mudah-mudahan ramai yang akan mencari buku Be Strong ni, kerana saya yakin dan percaya ada kebaikan yang sangat miracle lah saya kata dalam buku ni. Wallahualam. Jangan keliru tuan-puan, kami tak jual buku. Kami just bagi tahulah apa yang kami gunakan dan kalau nak beli buku boleh contact rakan-rakan kami, sahabat-sahabat saya Dropship Bonda Noor DBN di komen-komen tersebut. So saya kira terima kasih Tuan Haji atas input yang sangat-sangat berguna, yang saya kira banyak yang saya pelajari malam ni kan. Yang paling terkesan tu lah pasal nikmat tu. Okay, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.